وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. Kami tidak turun melainkan dengan perintah Tuhanmu, wahai Rasulullah Muhammad. Bagi Allah apa yang ada di hadapan kami dan apa yang ada di belakang kami dan di antara keduanya, dan tiada nama yang menyamai nama Tuhanmu. Berbicara tentang tajuk baru pada ayat ini tentang tugas malaikat, yaitu dalam hal ini adalah merujuk kepada Jibril alaihissalam. Jibril tugasnya adalah membawa wahyu. Allah Subhanahu wa taala membahagikan malaikat dengan pelbagai macam tugasan, dan malaikat ini adalah makhluk Allah yang dicipta daripada cahaya dan boleh berbentuk dengan bentuk wujud manusia. Ianya tidak dikatakan ada jantina laki ataupun perempuan. Malaikat makhluk khusus, tidak sama dengan manusia dan juga tidak sama dengan jin yang ada jantina pada manusia dan juga kepada jin. Malaikat makhluk yang berasingan daripada jin dan juga daripada manusia. Malaikat mempunyai pelbagai macam tugasan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ja'ilal malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba' yazidu fil khalqi ma yasha. Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat ada yang memiliki 2 sayap, ada memiliki 3 sayap, ada yang memiliki 4 sayap. Jibril alaihi salam memiliki 600 sayap. Satu sayap dapat tutup langit atau seluas langit dan juga bumi. Luar biasa ciptaan Allah Subhanahu wa taala ke atas malaikat. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah memilih di antara para malaikat rasul-rasul, dan juga Allah memilih di kalangan manusia. Daripada malaikat yang sekian banyak makhluk, daripada malaikat ini memiliki pelbagai macam tugas. Ada yang bertugas membawa arash. Apa itu? Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada 8 malaikat yang bertugas untuk membawa arusnya Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang bertugas untuk mencari majlis-majlis zikir, majlis ilmu. Seperti dalam hadis Nabi bersabda, innallahi malaikatan sayyarina fil ard. Allah mempunyai malaikat yang berkeliling di atas muka bumi ini. Kalau nampak majlis zikir, majlis ilmu, mereka panggil satu dengan yang lain, halummu ila bughyatikum. Mari kita datang kepada tujuan yang kita sedang cari, yaitu majlis ilmu atau majlis zikir. Dan mereka akan duduk di situ berkeliling sampai setinggi langit. yakni daripada banyaknya malaikat yang sedang menghadiri majlis-majlis ilmu. Walihada dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda dalam hadis, ma jalasa qaumun majlisan yatluna kitab Allah wa tadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidak ada satu kaum berkumpul membaca Al-Quranul Karim saling bertadarus, melainkan akan diturunkan rahmat, dikelilingi oleh malaikat, diturunkan sakinah, dan disebut nama mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian keutamaan daripada majlis dan tugasan-tugasan yang diberikan oleh Allah kepada malaikat untuk mencari majlis-majlis ilmu. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah, dan akan membawa arsy Tuhanmu nanti, yakni akan diceritakan yang membawa arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala adalah 8 daripada kalangan para malaikat. Ada malaikat pembawa arsy, ada malaikat
yang menghadiri majelis ilmu, ada malaikat yang 10 yang ditugaskan sebagaimana daripada rukun iman, Munkar dan Nakir, Rakib dan Atid, malaikat Mikail, Israfil, Izrail, malaikat Jibril, malaikat Ridwan dan juga malaikat Malik, bertugas menjaga surga dan menjaga neraka. Inilah bahagian daripada nama-nama malaikat yang kita wajib untuk mengimaninya. Ada malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menziarahi atau mendatangi orang yang datang berziarah ke rumah kawannya, tidak berziarah melainkan khusus kerana Allah Subhanahu wa taala. Yani orang kalau ziarah ke rumah kawannya kerana Allah Subhanahu wa taala, ada malaikat yang mendoakan, malaikat khusus. Kalau fil hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau ketika ada seseorang yang ingin berziarah ke rumah kawannya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, Allah hantarkan malaikat menyerupai seseorang. Lalu kemudian mendatangi kepada orang tadi dan bertanya, "Ke mana kamu akan pergi?" Katanya, "Kau nak ziarah kepada si fulan." "Apa tujuan kamu berziarah kepadanya?" Katanya, "Kau berziarah kerana Allah." Kata malaikat, "Betul engkau berziarah kerana Allah, tak ada apa-apa kepentingan dan maslahah?" Katanya, "Tidak ada. Aku berziarah karena aku cinta kepada dia kerana Allah Subhanahu wa taala." Maka kata malaikat mengatakan, "Aku adalah malaikat yang diutus untuk memberitahukan kepada kamu kalau Allah suka kepada kamu seperti mana kamu suka kepada sahabat kamu kerana Allah Subhanahu wa taala." Idzan di sini Allah mentadbir kerajaannya melalui perbuatan hambanya dengan makhluk-makhluk mulia seperti malaikat untuk memantau pergerakan daripada manusia. Ada malaikat yang kalau nampak manusia hadir majelis ilmu, datang malaikat pergi situ. Ada manusia yang kalau berziarah ke rumah kawannya kerana Allah Subhanahu wa taala, pergi datang mendoakan kepada orang tersebut. Wahakadha, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat ini memainkan peranan untuk berkhidmat kepada Allah melalui pengawasan kepada manusia. Hadza berkenaan dengan malaikat-malaikat yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala rukuk saja. Ada malaikat yang dicipta oleh Allah sujud saja. Ada malaikat yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala qiyam, berdiri saja. Ada malaikat yang tawaf di Baitul Ma'mur. Sekali tawaf dia tak boleh lagi untuk kembali tawaf. Baitul Ma'mur adalah rumah Allah yang berada di langit, yang di atas langit yang ketujuh. Di situ setiap hari malaikat tawaf, dan dalam 70,000 malaikat setiap kali tawaf dah tak boleh lagi tawaf sekali lagi, karena yang masih menunggu untuk nak melakukan tawaf masih banyak lagi daripada kalangan para malaikat. Kesemua daripada malaikat yang begitu ramai itu tugasnya hanya mengagungkan Allah, beribadah kepada Allah, bertasbih, mentakdiskan Allah Subhanahu wa taala. Demikian keagungan, keperkasaan dan juga kemuliaan Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh para malaikat yang begitu banyak mula daripada dicipta, tidak berhenti daripada beribadah, menyebut dan berzikir nama Allah Subhanahu wa taala. Hadza berkenaan dengan pelbagai macam malaikat yang dicipta oleh Allah. Mana malaikat ini mendekatkan dirinya kepada Allah dengan berkhidmat kepada Allah kepada manusia. Sehingga manusia, malaikat yang pencatat amalan baik dan amalan yang tidak baik, melakukan tugasan itu mendekatkan diri kepada Allah karena jaga manusia. Malaikat yang bertugas untuk mengagihkan rezeki mendekatkan diri kepada Allah terhadap manusia. Malaikat Ridwan yang menjaga syurga, malaikat Malik yang menjaga neraka mendekatkan diri kepada Allah terhadap manusia. Sehingga ditaskhir oleh Allah, ditundukkan atau digunakan semua makhluk-makhluk itu daripada kalangan malaikat untuk manusia. Kalau ini layanan Allah kepada manusia, apa layanan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepada Aku.